Okey, kita masuk modul yang ketiga lah. So modul yang ketiga berkenaan dengan apa ya? Hazard umum, aktiviti di industri minyak dan gas ataupun oil and gas lah. Dan langkah kawalan. Hazard umum, aktiviti dalam oil and gas dan langkah-langkah kawalan. Modul yang ketiga. So objektif kita ada berapa? Dua objektif kan? So yang pertama adalah apa dia? Kenal pasti hazard umum. Kenal pasti hazard umum di dalam industri minyak dan gas dan kesan dari pendedahannya. Kenal pasti hazard umum di dalam industri minyak dan gas dan kesan dari pendedahannya. Itu yang pertama. Objektif yang kedua, bincangkan langkah-langkah. Tuan-tuan dapat bincangkan langkah-langkah kawalan yang sesuai untuk menghapuskan atau mengurangkan risiko. Itu objektif yang kedua. So, kena tercapailah dua objektif ni nanti ya. Okay, hazard umum dan aktiviti di industri oil and gas antaranya adalah apa dia? Okey, keselamatan pencegahan kebakaran. So hazard sini pada pertama memadam kebakaran, kerja panas lah hazard kan? Hazard kerja panas. Contoh-contoh kerja panas seperti apa? Mengendalikan di tempat. Kerja panas seperti welding kok. Kerja panas ni kerja-kerja yang mengeluarkan api lah, yang ada percikan api ya. Seperti welding, cutting, grinding. Semua tu adalah contoh kerja panas. Okey tak tu? Ada jalan tak? Okey. Contoh yang lain seperti apa kerja panas seperti selain pada welding, heating pun sama jugalah. Pemanasan Okey, kemudian jet air bertekanan tinggi. Okey, kerja hydrojetting. Pernah dengar tak kerja hydrojetting? Kerja mencuti ya. Pembersihan guna air yang bertekanan tinggi lah. Jet air ya, hydrojetting high pressure hydrojetting. Kemudian hazard lain, bunyi bising dan radiasi sinaran. Okey, bunyi bising ini adalah contoh hazard fizikal lah. Radiasi biasanya radiation sinaran ni kalau dia orang buat kerja welding, lepas tu dia nak X-ray kan. So ada menyebabkan radiasi lah sini ya. Okey, pengendalian bahan kimia berbahaya. Ni kadang-kadang kerja terpaksa buat melibatkan kerja-kerja melibatkan bahan kimia macam loading amonia ataupun loading kimia yang melibatkan acid sulfuric acid, hydrochloric acid for example lah. So di sini perlu ada sistem kerja yang selamat lah untuk melakukan kerja-kerja melibatkan bahan kimia yang berbahaya. So apakah langkah-langkah yang perlu kita prepare sebelum buat kerja-kerja yang melibatkan bahan kimia? Gas tester kalau nak loading amonia for example daripada lori, contohlah melibatkan kimia, nak loading amonia dah bentuk liquid lah amonia ni. Loading ataupun loading petrol, bahan kimia juga petrol kan. So kena pakai PP yang sesuai. PP tu mandatory lah. Itu secara umum lah, basic PPE kena ada. Okay, so hazard kerja-kerja ruang tengkurung. Contohnya buat kerja dalam tangki, dalam vessel, dalam boiler, dalam reaktor, dalam lubang lah, dalam pipe. Itu ada kerja ruang tengkurung. So oleh kerana kerja ruang tengkurung ni kerja ni berbahaya, so ada syarat-syarat untuk masuk kerja ruang tengkurung. Antara syarat-syaratnya adalah seperti kena ada training lah. Training
tu kurung. Training AESP atau instance 7%. Training kepada orang yang masuk, training kepada orang menjaga di luar. Training kepada penguji kes bertauliah. So of course lah, lain-lain syarat kena memenuhi, kena ada permit, kena ada prosedur. Okey. Seterusnya, hazard bekerja part tinggi. Part tinggi ni orang boleh jatuh, sama ada orang jatuh ataupun barang boleh jatuh, kan? So untuk langkah kawalan antaranya ada harness kerja part tinggi, dan part tinggi kena ada part kerja selamat, kena ada scaffolding, perancah lah, perancah perlu di mana. Kemudian kerja mengangkat, hazard mengangkat, crane angkat barang. So crane angkat barang, kadang-kadang crane boleh jatuh, boleh tumbang lah, kan, barang tu boleh jatuh, kan, crane terbalik dan sebagainya. And then hazard kerja-kerja menggali, pengendalian. Biasanya kerja menggali ni melibatkan untuk kerja-kerja kabel lah, kan, tanam kabel, tanam paip. So perlu kerja menggali. So kerja menggali ni setengah-setengah tempat terpaksa gali dengan secara manual, setengah tempat kita boleh guna JCB, backhoe. Di sini untuk langkah kawalan perlu ada permit lah untuk excavation. Seterusnya hazard elektrik, kerja elektrik, hazard alat tangan bertenaga. Okey, alat tangan bertenaga ni, okey, sebelum tu hazard elektrik dulu lah. Kerja-kerja baik poler elektrik, yang melibatkan elektrik. So boleh menyebabkan apa? Penjatan, kan, explosion dan sebagainya. So alat-alat yang menggunakan tangan, grinder for example, bahaya juga, kalau tak ikut prosedur yang betul. Ini secara umum lah kita bincang. Okey, kita bagi secara detail sikit lepas ni. Okey, mari kita lihat berkenaan dengan sumber api dalam oil and gas. Okey, sebelum kita bincang yang ini, apakah dia 3 elemen yang perlu ada untuk berlaku kebakaran? Heat, oksigen, dengan Alamak, susah nak tanda ni. Sebab lari dia kurang apa? Dia whiteboard, tapi dia kurang dia punya apa? Layer dia tu. Asal lah. Ni lah. So saya nak tulis ni, lecture ni. Boleh pusing tak? Pusing. So pula ada 3 elemen, iaitu oksigen dulu lah. oksigen, Kemudian ada heat, kemudian fuel ataupun bahan bakar, fuel, flammable material. Flammable material. bahan bakar di sini bukan kertas kayu, benda yang mudah terbakar. Contoh seperti petrol, kan. Petrol sebab dia ada hidrokarbon dalam tu. Lagi kalau semua gas yang mudah terbakar seperti gas, seperti gas methane, methane, ethane, propane semua, itu gas yang mudah terbakar. Contohnya gas methane, ethane, propane. Ini nama-nama gas mudah terbakar. Cat mudah terbakar tak? Cat pun sama juga, boleh mudah terbakar cat, sebab dia ada hidrokarbon dalam cat tu dan lain-lain. Ini adalah fuel ataupun berbakar. Kita isi minyak petrol, tak terbakar lagi. Oksigen ada, minyak petrol ada, tak terbakar. So dia kena ada heat ataupun haba lah, ataupun initial source ataupun sumber pencucuh. Sumber pencucuh mungkin spark, percikan api, apa-apa percikan api lah, ataupun apa-apa aktiviti yang melibatkan kerja-kerja hot work. Termasuklah welding, cutting, grinding. So bila ada 3 ni, oksigen, bahan bakar, haba atau sumber pencucuh ni, ada 3 tu, and then explosion ataupun kebakaran boleh berlaku lah.
Cuba tengok sini. Contoh cecair dan gas yang mudah terbakar, metana, etana, propana, dia samalah. Tindakan pencegahan. Okey. Macam mana kita nak elakkan berlaku kebakaran? Antaranya mengawal sumber haba dan pencucuh, iaitu sumber haba bahan bakar lah. Kita kawal bahan bakar supaya bahan bakar tak ada. So macam mana nak mengawal? Kalau dekat loji, dia perlu buat gas test terlebih dahulu. Dia akan cek menggunakan alat uji gas. Dia ada sensor LEL. Sensor LEL. Dia akan cek, pastikan bacaan LEL mesti 0% LEL. Dia akan buat gas test lah. Mana kosong ni maknanya tak ada fuel. Untuk buat hot work. So satu lagi adalah dia boleh mengawal bahan, dan satu aktiviti. Aktiviti. Jangan buat kerja hot work lah. Yang kita boleh kawal dua saja. Sumber dan bahan. Maknanya sama ada fuel ataupun aktiviti kita tu. Yang boleh menyebabkan berlaku kebakaran. Maknanya jangan buat hot work, tak berlakulah kebakaran. Jangan ada spark. Oksigen memang dah ada dalam udara, tak boleh buat apalah. Dua yang bawah tu je boleh kontrol. Okey, mengesan dan mitigasi sistem pengesan kebakaran dan gas seperti pengesan asap, pengesan panas. Okey, biasanya dekat loji dia ada satu alat untuk detect gas yang bocor. Ni lah. Dan alat itu dipasang dekat site So dia akan detect, dia akan check ni LEL, persen LEL. Dia ada satu peralatan pasang, dia calibrate dululah kalau ada gas bocor, so dia akan melalui tempat alat uji gas dipasang, so dia akan detect. Sebelum detect, dia akan hantar ke bilik kawalan, control room. Contohnya ada gas bocor, so control room dapat signal ada gas bocor dia tu, so dia akan hantar operator, panggil operator, area operator. Contoh area operator A, Ali, Mat, kau masuk, ini ada panel tunjuk ada gas bocor ni, kau pergi check sekejap. Dekat panel nampak ada bocor, ada bacaan naik, so dia pergi check, dia pergi confirm lah. Alat ni satu lagi, kalau dekat office biasanya bangunan smoke detector. Ada juga smoke detector. Smoke, alat pengesan asap. Kalau berlaku kebakaran, asap akan naik atas, dia detect. So dia hantar ke control room. Control room boleh detect ada berlaku kebakaran, asap ada. Kan? Asap. Mana api, contohnya alat mana api. Okey. So untuk matikan kebakaran ni perlu alat pemadam api. Okey, alat pemadam api ni ada yang dry powder, iaitu ABC itulah yang biasa kita guna tu. Satu lagi jenis CO2, carbon dioxide. Kalau yang jenis CO2 ni untuk electrical. Untuk electrical. Tapi kalau yang ABC tu untuk yang bukan electrical lah, lain-lain pada electrical. Biasa kita pakai yang ABC lah. Tapi yang special ni, yang CO2 untuk electrical. Kalau bilik electrical, AHU room ASU room, electrical room, biasa alat pemadam api disediakan adalah jenis CO2. Ini gambar-gambar yang tunjuk insiden. Ini dekat offshore. Ini bukan kat Malaysia ni, dekat overseas lah. Lama dah kes yang berlaku. Viper Alpha dulu, lama dah, tahun 80-an dulu. Yang ini dekat Pasir Gudang. Bukan disebabkan oleh aktiviti, ni kilat. Pasir Gudang. Lupa tahun berapa ni. Tangki terbakar. Punca daripada kilat lah, bukan aktiviti. Okey, kadang-kadang kita ada nak buat kerja hot work. Apa langkah kawalan kerja hot work? Hot work. Okey, kita bincang terus. Nak buat hot work ni, nak buat kerja welding, apa langkah kawalan? So, selain pada buat gas test, ada fire watcher. Pernah dengar fire watcher?
pengawas kebakaran. So dia kena training lah sebagai pengawas kebakaran. Fire watcher dia train macam mana nak guna alat menapi. Dia akan padamkan api yang tidak kendaki. Bukan api welding tu. welding atas, api jatuh bawah, yang terbakar bawah tu. Fire watcher kena ada. Lagi fire blanket, nama dia lah, fire blanket. Fire blanket dia buat daripada fiber. Lagi apa lagi? Kadang bawah tu kalau ada welding atas, bawa spray dengan air. Itu langkah kawalan untuk kerja-kerja hot work lah. Ini peralatan memadam kebakaran. Ada pun kat sini. Ni ni ABC biasa ni, CO2. Alat memadam CO2. CO2 dia ada corong sikit. Bila buang hos memadam api, alat memadam api beroda, itu pembuat buih foam. Foam ni, pembuat buih ni, ini untuk oil. Kan? Macam kalau lori-lori minyak, dia terbakar, dia tak boleh spray dengan air. So dengan foam. Buih, nak jadikan foam jadi buih tu, dia ada satu chemical dia guna campur dengan air lah. Baru dia spray, dan air tu akan menutup lapisan minyak tu. Dia spray atas, foam tu tutup lapisan minyak. So api akan padam sebab dia melemaskan. Oksigen. Dia tutup tu, jadi oksigen tak dapat. Api tak dapat oksigen, api matilah. Macam kita je kan. Kita nak bernafas perlu oksigen, api pun sama juga. Tak ada oksigen, dia akan padam lah. Alright, habis yang tu padam api. Okey, seterusnya ruang tu kurung. Ruang tu kurung. Tapi nak cerita berkenaan dengan kerja yang paling bahaya dalam oil and gas, kerja hot work ni lah. Tapi jangan risaulah. Langkah-langkah kawalan, kita akan prepare dululah. Buat dulu. Okey, so ruang tu kurung. Ruang tu kurung atau separa tertutup pada tekanan atmosfera. Ini definisi dia lah. Ruang tu kurung adalah ruang yang tertutup atau separa tertutup pada tekanan atmosfera semasa dimasuki dan tidak sesuai untuk digunakan sebagai tempat kerja biasa. Ruang tu kurung ni bukan direka untuk orang duduk dalam lah. Bukan direka untuk orang dah siap duduk. Bukan, bekerja boleh. Buat kerja maintenance, inspection, kerja apa-apalah dalam tu. Tapi dah siap kerja tu, dia kena keluar. Kelas tidak. Tidak dikira kawasan space. Sebab ini tempat kelas ni direka untuk dibuat untuk orang duduk. Kalau ruang tu kurung, bukan direka sebagai tempat kerja. Ini direka sebagai tempat kerja. Ni kelas ni direka untuk kita duduk sini, office pun. Baru dia ke ruang tu kurung. Ini definisi dia lah. Kalau orang masuk kerja tangki, sekejap je, lepas tu dia keluar. Bukan dia buat tangki, siap tangki, dia beli meja kursi duduk dalam. Maksudnya bukan direka sebagai tempat kerja untuk orang duduk dalam tu selama-lamanya. Itu dia definisi dia. Dan contoh-contoh ruang tu kurung, tu tarik. Kalau Petronas lebih pada 1.5 meter lah yang dikatakan ruang tu kurung. Tapi dia biar definisi tu yang atas. And then vessel, tangki, reaktor. Mana bila kerja di dalam tu, bukan kerja luar, kerja dalam, itu dia panggil ruang tu kurung. Bekerja dalam ruang tu kurung. And then di sini dia cakap dia pangkal-pangkal ni sebab apa? Ini dia cek oksigen tinggi. Dia ada limit oksigen. Oksigen selamat, limit dia 19.5% hingga 23.5%. Nak tahu dia guna alat uji gas lah. Cek oksigen. Kalau kurang pada 19.5 tak selamat. Lebih daripada 23.5% tak selamat. So dapati bacaan tu 13% je. Tak selamat lah. Tu dia pangkah tu. So mesti bacaan selamat. Ada satu lagi gambar tu dia pangkah, tiada orang menunggu, tiada orang menjaga. Kena ada standby person. Bila cakap ruang tu kurung ni, mesti ada standby di luar seorang. Kalau kerja lubang, ada orang atas seorang. Kerja dalam tangki, luar tu ada seorang standby. Standby tu antara tugas dia adalah dia kena pastikan orang dalam tu selamat. Monitor orang dalam. Kalau ada apa-apa dalam, dia kena kontak pasukan penyelamat. Itu standby person. Standby person tak boleh masuk dalam. Dia mesti sentiasa berluar.
Kalau ada 5 orang, 4 orang boleh masuk, 1 orang kena standby. Dia tak boleh 5-5 masuk, mesti ada satu. Kalau 2 orang, 1 orang masuk, 1 standby. At least one time mesti ada 1 orang standby di luar. Reason dia, in case emergency, standby itulah yang akan minta bantuan. Syarat masuk ruang kurung, perlu ada permit sini, permit yang sah lah, permit yang telah diluluskan, yang sah. Kemudian ada pemeriksa gas, ada standby person, orang menjaga, and then kalau setengah-setengah tempat terpaksa pakai SCBA, self-contained breathing apparatus, SCBA, biasa bomber pakai untuk kerja-kerja penyelamat. Dan SCBA ni boleh pakai untuk masuk tempat-tempat yang kurang oksigen atau ada gas toksik yang sangat tinggi. Alat uji gas. And then ada pengudaraan, ventilation kena ada. Apa tujuan pengudaraan berterusan? Supaya orang dalam tu dapat udara segar, supply daripada luar lah. Kalau supply blower tu duduk dekat dengan tandas, boleh tak? Boleh, pensang bau tai lah, mana boleh mestilah supply udara segar lah. Udara segar. And then of course lah, ruang kurung juga kena buat gas test. Ada akan cek oksigen, cek gas mudah terbakar dan cek ada tak gas toksik kat situ. Kalau ada gas toksik yang bacaan tak selamat, dia tak benarkan masuk. Kena buat ventilation. Tujuan ventilation tadi bukan supply udara segar je, pada masa sama ventilation tu nak sedut udara yang contaminant, udara yang tercemar, udara yang tak sihat untuk sedut keluar. Itu tujuan ventilation. Jadi untuk belajar cara detail berkenaan dengan syarat apa ni, kerja-kerja ruang kurung ni, perlu masuk satu kursus, iaitu kursus AESP lah. AE ni Autos Entrance, SP ni standby person. Kursus tu ambil masa 2 hari je, sejap je. Tapi bayaran dia lain lah. Ayos buat training tu. Okey, selesai berkenaan dengan ruang kurung. Ya. Tutup. Seterusnya bekerja di tempat tinggi. So kerja tempat tinggi, jatuh adalah penyebab utama kemalangan maut di tempat kerja. Siapa yang jatuh? Sama ada orang tu jatuh ataupun objek yang daripada atas jatuh ke bawah. So orang yang jatuh dari ketinggian atau dan kedalaman, maknanya duduk atas jatuh dari lubang ke bawah, sama juga. Contoh sini perancah tangga jatuh daripada perancah, jatuh daripada tangga. Struktur tinggi terjatuh, kilang dan peralatan. Objek yang jatuh termasuklah apa ni? Objek jatuh semasa pengendalian atau tidak dinilai dengan betul perancangan utama. Okay. Kadang-kadang barang kita angkat tu atas tak jaga dengan baik, boleh terjatuh ke bawah. Kalau ada orang di bawah akan terkena. Kalau tak kena, near miss. Ataupun perancah runtuh, scaffolding. Dalam oil and gas ni jarang kita sebut perancah. Biasa kita sebut scaffolding, scaffolder lah. Scaffold. Kerja apa bos? Scaffolder. Biasa kan. Kerja apa bos? Pemasang perancah. Pelik bunyi dia pening apa tu pemasang perancah. Satu lagi saya nak share, lupa tadi. Sama dengan fire wash. Kau kerja apa? Oh, aku kerja pengawas kebakaran. Misal orang kata kau kerja bomber kan, pengawas kebakaran? Bukan, fire watcher. Jarang orang sebut pengawas kebakaran. Biasa kita sebut fire watcher. Itu untuk hot work lah. Untuk hot work. Tapi kena training lah. Fire wash training. Okey, balik pada kerja tempat tinggi. Scaffolding runtuh. Dalam oil and gas jarang scaffolding runtuh sebab yang pasang tu orang kompeten. Kecuali kadang-kadang takut case, just in case lah. Kering angkat barang, kat pipe, dia swing. Kena scaffolding. Runtuh lah. Boleh runtuh lah. Sebab itulah crane, dia masuk kat logi, dia ada permit untuk crane. Aktiviti mengangkat tu, dia boleh parking kat mana je. Dia tak boleh swing suka-suka dia ada. Ada prosedur.
Okey, perlindungan daripada jatuh, pula ada perancar dan abah-abah, iaitu scaffolding dan body harness. Ambil abah-abah, pakai abah-abah, abah-abah. Body harness, dan abah-abah dan body harness ni mesti double layar. Ini adalah satu contoh scaffolding yang telah dibina. Ada platform, ada tali hayat, panggil tali hayat, bahasa Inggeris lifeline lah, ataupun tanya nyawa. Tobak tu menghadap pinggir lah, tobak biar ada guardway kan. Okey, yang sana tu, yang ni okey lah, good bagus. Yang sana, gambar sana, pangkah tu apa maksud? Ini dia panggil apa ni? Biasa ni ada orang biasa staging ni Ni dipasang-pasang, bawah ni ada tayar kan. Ada roda. So risiko dia yang ini dia sebab dia tak pakai tak ada gantung. Dan tayar tu masih ada orang atas, dia kena lock. Lepas tu dia nak move dari satu tempat ke tempat, orang atas tu kena turun. Sebab ada kes pernah berlaku, masa dia tolak ada orang atas terbalik. Dululah pernah berlaku dia ketih dulu. So nak tolak kena turun dulu. So yang berlaku insiden tu sebab shortcut tak turun. Okey, kerja mengangkat. So kerja mengangkat ni siapa yang buat? Melibatkan crane lah. So pastikan pengendali dan pengawal isyarat yang berkelayakan dan check up. Pengendali tu operator crane, crane operator lah, driver crane. Yang signalman yang kat bawah lah. Dia kena ada satu orang yang monitor kat bawah. Jaga dia bawah. Dan sentiasa menilai cuaca, keadaan tanah dan halangan di atas. Ni kerja crane. Cuaca sangat penting. Angin kuat, hujan lebat semualah. Kalau angin kuat tak boleh, takut dia swing nantilah. Rayung nanti empat pipe boleh bengkok, pecah dan sebagainya. Halangan di atas, crane bila angkat dia punya bom, tak sedar atas ada kabel elektrik. Itu risiko juga. Angkat tak sedar ni, tinggi, kena kabel, balik awal mati kena jatuh elektrik, habis. Crane habis, orang habis. Sebab itulah dia mestilah crane ni dipandu oleh, dioperate oleh seorang yang kompetent lah. So exit mengangkat tali wayar yang mulai putus, shuttle lash, chain block terkeluar, wet-sling rosak, tapak outrigger. Outrigger ni kaki crane punya tapak, crane tayar, lepas tu dia keluarkan. Outrigger dia nak bagi stabil. Tapi yang ini dia tapak dia kecil sangat, so tak balance lah. Crane boleh tumbang lah, boleh jatuh. Dan apabila ada aktiviti mengangkat, mesti ada tali layang. Macam tu tali layang. Bila terbawa, pegang lah, kontrol beban tu kan, senang untuk letak. Tak boleh duduk di bawah muatan tergantung. Dia turu kata, sebab apa? Takut barang boleh jatuh. Dia 4 orang di bawah. Okey, habis berkenaan kerja mengangkat. So kerja mengangkat ni satu kerja yang berisiko tinggi jugalah. Jadi walaupun begitu, dia ada permit, ada prosedur. Selagi ikut prosedur, insya-Allah selamat. Kemudian hazard elektrik. Hazard elektrik di rumah kita pun ada elektrik. Kita boleh belajar. So antara hazard elektrik di sini, kabel yang rosak, pecah lah, pembalut dia sudah rosak. Kabel terendam dalam air. Biasa industri punya kabel, kalau dia tak pecah, kabel dia okey lah, tak ada masalah walaupun duduk dalam air. Tapi kalau kabel itu bocor, arus boleh pergi dalam air, mengalir. Kalau kita ada dalam air tu, kita kena renjatan elektrik, ataupun kita terpegang kabel yang pecah tu. So satu lagi, tak ikut prosedur tu. So soket tak sempurna lah, tak komplit. Itu kalau macam tu kita reject, tak bawa masuk. Logik tak benar. Bekerja di atas muka yang basah, okey. Dengan basah yang macam mana, tengoklah kondisi macam mana. Lagi satu berisiko kalau kerja elektrik, badan kita basah, baju kita basah, glove for example, welder. Ada tak welder tadi? Okay. Ada?
Welder dia. Siapa welder tadi? Welder kan biasa dia buat welding. Kata glove dia basah masa tu. Hati-hati dia. Sila-sila dia kena renjatan elektrik nanti. Glove kulit tu lah. So yang ni dapat right, bagus. Hanya orang yang kompeten saja dibenarkan untuk mengendalikan peralatan elektrik. Orang yang terlatih lah. Guna kasut dan sarung tangan getah berpenebat ketika mengendalikan wayar hidup lah. Lifeline punya. Hazard dari kerja panas apabila pekerjaan yang menghasilkan percikan api atau menggunakan api secara terbuka seperti pekerjaan pemanasan heating lah, pemotongan, potong besi tu guna OC acetylene, kipalan iaitu welding dan penutupan serta merokok. Jarang ada merokok dalam logi tapi merokok tu semua pencucuh jugalah. Kerja mesti dihentikan apabila ada gas atau minyak dijumpai di kawasan tersebut. Nak tahu gas tu biasanya dia akan cek menggunakan alat uji gas. Kalau minyak mungkin kita nampak kan. Mulakan kerja semula sekiranya telah disahkan selamat. Macam mana? So, penguji gas yang bertolak akan membuat ujian gas. Didapati bacaan, bacaan apa? Gas mudah terbakar tadi 0% LEL lah. Ini dia guna sesi LEL. Kalau kosong, maknanya selamat untuk terus kerja. Tapi kalau dia buat gas test ada bacaan, katakanlah 2% ada. Gas test dia ada 2% ada. Tak boleh buat hot work lagi. Sebab di situ ada gas mudah terbakar. Mungkin popping, buting dan sebagainya lah. Dan contoh-contoh gas, contoh-contoh kerja hot work kita dah bincang tadi. Mencanan, kimpalan. Kau kerja apa, Mat? Aku kerja mengimpal. Jarang welder lah. Membagas ni blasting blasting. Saya ada sepat lah. Kemudian kabel elektrik yang rosak, gauge tekanan yang juga rosak lah itu. Gagal beri bacaan yang betul. Blasting bahaya, dia ada sepat sepat. Kerja blasting juga ada kerja menakkan. Bawa pakar ni, kau semua, bawa abuk semua. Kena panas lagi, duduk orang panas lagi. Oi, kena bulan puasa lagi. Oi. Memang teruk kerja blasting ni. Hazard alat tangan berkuasa tinggi lah. Alat tangan ni biasa grinder lah. Grinder ni ada yang jenis untuk grind dan ada yang jenis untuk potong. Itu grind untuk potong. Dan mata dia berlainan lah. Grind lain, untuk potong lain. So yang pangkah tu kenapa? Dia dah tak selamat untuk diguna. Tiada pengadang, tiada spek tak boleh dia baca dah. Bawah tu pecah. Kenapa? Dia guna saiz grinder yang tak betul. Mata dia tu lah. Patut grinder tu guna saiz yang kecil, kan? Tapi dia tukar saiz yang besar. Dia buang pengadang. Dia modified lah ni. Ni kesalahan, modified. Mana boleh modify equipment? Menyebabkan pecah, terbelah batang hidung dia tu kan. Ini pernah berlaku lama dah, 10 tahun yang lepas lah. So lesson learn, jangan modify equipment. So biarlah equipment keadaan baik, ada pengadang, ada spek boleh dibaca. Hanya peralatan punya satu switch saja yang boleh digunakan. Mana kita on, dia hidup. Lepas dia mati. Untuk safety lah. Dia kalau jenis switch buka tapi dia boleh jalan juga, itu berisiko tu. Terlepas jatuh, nanti jalan. So yang terbaik adalah kita tekan hidup, lepas mati. Itu yang terbaik lah. Dan pula ada satu switch. Periksa alat setiap kali sebelum digunakan. Alat yang rosak dikena pasti dihasilkan dan dilaporkan. Guna PP yang sesuai semasa penggunaan peralatan. Biasanya alat-alat ni sebelum masuk ke logi, kita akan inspect dulu. Pihak Petronas akan inspect dulu. Mana yang selamat untuk guna, dia benar akan bawa masuk. Dan kita akan bagi stiker. Sebulan valid ke. Lepas tu kena check balik. Untuk equipment seperti grinder, seperti genset, dia kena inspect dulu sebelum dibawa masuk ke logi. Apa risiko kalau grinder saiz kecil tu tak ada pengadang? Ni grinder tak ada pengadang. Tak sedar-sedar nanti jari kita boleh masuk terputus jari. Ni jari siapa? Jari aku. Tak sedar, views.
Bahaya ke? So, jangan buka pengadang tu, tak kena jari nanti. Biasa kalau dekat loji memang kita ikut betul-betul lah. Tapi kadang-kadang kita tengok dekat workshop kat luar-luar kan, kerja-kerja luar, tengok pegang grinder tak ada pengadang, ngeri kita tengok dia buat kerja. Satu lagi yang ngeri kalau kita tengok pekerja yang potong ayam guna mesin. Oi, memang tengok memang sambil cakap gila buat kerja buat. Dia kena fokus lah mesin ni. Tangan dia kena fokus. Memang berisiko tinggi tu. Lepas tu crowded dengan ni dia mesin kena jauh daripada orang apa semua kan. Kena yang potong besi comel pula. Aduh, risau takut kena potong jari. Orang comel jari tak ada satu. Habis. Zong. Cepat tapi berisiko lah. Kadang-kadang. Okey, seterusnya bahan kimia berbahaya di dalam industri oil and gas. Contohnya gas-gas beracun, toxic gas. Amonia, hidrogen sulfida, karbon monoksida. Ini yang biasalah dalam oil and gas ya. Bahan kimia amonia namanya. Di kertas ada kilang amonia. Kilang amonia. Nama amonia, kilang amonia. Ada hidrogen sulfida. Hidrogen sulfida ni kalau menyebabkan oil and gas, setengah-setengah tempat tu di kilang tu ada H2S. Kerja offshore memang tak boleh lari dah. Hidrogen sulfida, H2S. Karbon monoksida pun sama. Karbon monoksida ni terhasil daripada pembakaran yang tidak komplit, boleh menghasilkan karbon monoksida. So amonia, sedikit saya nak share lah. Amonia ni dia bau macam mana? Bau tengik, bau ancing Pernah masuk kilang amonia? Lepas tu dia sebelum, kalau pada kadar yang tinggi, kalau terhidup amonia boleh matilah. Kalau sikit-sikit tu dia attack mata dulu. Kita rasa pedih mata, sakit mata, dan baru rasa susah nafas. Susah nafas, dan terbengah-bengah nak nafas, susah bernafas. Dan kita akan vomit, cakap vomit juga. Tindak balas kimia berlaku dalam badan kita. Amonia masuk. Muntah dan kita akan pingsan dan mati. Itu amonia pada kadar yang tinggi tu. And then hydrogen sulfida, H2S. Biasa kita panggil H2S H2S ni dalam oil and gas memang tak boleh lari lah. Setengah-setengah tempat ada H2S. Apa dah kerja offshore tu dekat kilang mana tu? Kemah ke apa? Kilang yang buat apa? Makanan haiwan kan, binatang kan. Tu tak? Dekat Ketis lah. H2S sana, setengah-tengah tempat dia ada H2S tinggi, sangat tinggi. Dia duduk dalam pipeline apa semua, dalam equipment tapi takut berlaku kebocoran ada masalah. Itulah kita risau. So H2S ni dia dari segi ciri-ciri dia tak nampak. Tak nampak dia colorless. Tapi dia ada bau. Bau seperti telur ayam busuk, telur ayam terbelang. Pada kadar yang sedikit kita boleh bau dia seperti telur ayam busuk lah. Tapi pada kadar yang banyak dia boleh merosakkan diri bau kita. Sensor kita boleh rosak. Tak bau lah, hilang dia bau. Dia gas yang berat, dia duduk bahagian bawah. H2S ni dia gas yang berat, duduk bahagian bawah. Angin boleh tolak dia duduk jatuh bahagian bawah. Sebab tu kalau dalam ruang tu kurung, bahagian bawah pun kena check takut ada H2S. Okey, dia attack mana dulu H2S kalau terhidu? Dia attack mata. Sama juga macam amonia. Dia akan attack mata dululah. Kita akan sepedih mata, and then susah bernafas, kita akan batuk-batuk, and then kita akan vomit, and then kita pingsan, akhirnya kita mati kalau tak ada penyelamat. Okey, itu H2S. Kemudian H2S ni bukan dekat oil and gas sajalah, mungkin tempat pembuangan sampah, proses perebutan yang terhasil tu, perebutan sampah sarat dan sebagainya, bangkai apa tu, boleh menghasilkan gas hidrogen sulfida juga. Ikan-ikan busuk semua boleh menghasilkan hidrogen sulfida, H2S. Ada pernah berlaku kes insiden dekat port, dekat pelabuhan kapal nelayan. Di Kuala Selangor pernah berlaku. Ni dekat tu lah, dekat nelayan punya tempat lah, bot dia. Dalam bot tu ada ikan busuk bahagian bawah tu. Dia nak bersihkan itu, terhidu H2S, meninggal. Biasa tak meninggal seorang, biasanya lebih pada satu orang. Sebab apa? Yang satu orang lagi
nak menyelamat. Jadi dua-dua lah. Dia tak nampak colorless, saya tak nampak. Member dia macam berlaku apa-apa member dia kat bawah minta tolong, dia pun turun sekali dengan dia, sama dia. Tu risiko. Sebab itulah bila kita bekerja dalam ruang tu kurung, kalau ada member pengsan dalam tangki, jangan kita pula masuk. Habis tu nak buat apa? Kena panggil pasukan penyelamat. Biar rescue team yang masuk, bukan kita yang rescue. Itu prosedur. Okey, seterusnya carbon monoxide. Carbon monoxide ni, carbon monoksida terhasil daripada pembakaran yang tidak komplit. Apa dia pembakaran tidak komplit? Pembakaran enjin. Enjin apa? Enjin diesel ke? Enjin petrol ke? Apa-apa enjin lah. Genset ke? Pembakaran tidak komplit boleh menghasilkan gas carbon monoxide. Welding activity pun sama. Welding activity boleh menghasilkan gas carbon monoxide. Okey. Pernah dengar tak ada orang mati dalam kereta? No. Kereta parking parking, enjin hidup 1 jam lepak tidur dalam kereta. Sudah matilah. Sebab apa? Dia ada masalah enjin, dia punya exhaust dia ada masalah, bocor dan ada gas CO daripada enjin tu masuk dalam kereta. Gas CO, karbon monoksida ni, dia boleh mengambil alih oksigen, replace oksigen dalam darah kita. Kita perlu oksigen untuk bernafas, tapi kalau gas CO masuk dalam badan kita, dia ganti tempat oksigen tadi, dan kita tak dapat bekal oksigen dan kita akan lemas. Mati saya senyap. Banyak kes mati dalam kereta, 2 orang, 3 orang. Yang terbaru, bukan terbaru, yang paling akhir yang kita dengar adalah ni tahun lepas lah, di Kelantan. Sebelum tu yang student tu 3 orang. Tapi sebelum tu pun dah ada dah banyak kes mati dalam kereta. Jadi kalau kerja dalam oil and gas, kadang-kadang kita ada genset. Genset tu tak boleh buat masuk dalam ruang tu kurung, mesti duduk di luar. Takut ada gas CO masuk dalam. Habis tu aktiviti welding terbakar juga. Itu ada langkah kawalan lain lah. Kita ada alat uji gas, monitor, ada blower, sedut dan sebagainya lah. Alright, carbon monoksida, ciri-ciri dia. Ciri-ciri belum cerita lagi. Dia tak ada color, tak ada bau, tak ada rasa, tak nampak, tak ada bau. Hidung pun tak ada bau. So nak detect dia, alat uji gas, alat pengesan, alat uji gas. Dia gas ringan sikit pada udara lah. So apa kesan dia pada kita? Dia simptom dia, kalau yang tadi H2S dengan amonia, dia attack mata. Yang CO ni dia attack kepala tu. Dia attack kepala, kita rasa sakit kepala, lepas tu pening, sakit sedikit, sakit yang banyak. Lepas tu kita akan pensang lah. Lepas tu tak ada rescue, balik awal. Tak ada rescue, balik awal kan. Betul tak? Alright. So ada berapa jenis gas toksik tadi? 3. Apa dia? Amonia, H2S, carbon monoxide. Ada tak lagi gas-gas lain? Apa dia? Chlorine. Toksik juga tu. Okey, salah satunya. Selain pada tu, toksik itu racun semua tu. Kan? Racun rumpai. Nama racun rumpai, racun insek, serangga semua kan. Semua tu adalah toksik. Okey, kemudian kita bincang berkenaan dengan gas mudah terbakar. So, gas mudah terbakar seperti apa namanya? Metana, propana, LPG, liquid petroleum gasoline, organic compound vapor, VOC, volatile organic compound. So, ini adalah contoh-contoh gas mudah terbakar. Okay. Di rumah kita, ada tak gas mudah terbakar? Ada. Gas masak tu lah. Tapi kat dapur tu. Tapi tu kita boleh kontrol. Boleh kontrol. Buka sikit pada masa sama, spark dia terbakar. Under control. Gas apa dalam sendi gas masak di rumah kita? Apa nama gas tu? Dia adalah propane plus butane. Propane butane campur. Saya lupa dia punya persen berapa. Ada bau tak gas tu? Gas masak di rumah kita tak ada bau, tapi dimasukkan satu pembau. Sebab di rumah kita mana ada alat uji gas, nak uji gas. Dimasuk satu bau, kalau tak silap saya, nama Bang Kimia tu butadiene rasa, kalau tak silap saya. Dia addkan dalam gas tu lah, gas yang kita guna di rumah tu lah.
Tujuan dia bila kita terbau menunjukkan dia ada berlaku kebocoran. Itu tujuan. Tapi balik jangan balik tidur pula. Balik awal nanti. Pernah tak dengar gas masak di rumah meletup? Pernah. Kenapa boleh meletup? Bocor. Biasa bocor dekat mana? Dekat kepala dia tu. Connection kepala tu bocor. Bila dia bocor, so gas propane butin ni dia ada gas yang berat. Biasa duduk bawah kabinet dapur lah. So gas bocor tu kumpul dalam kabinet tu. Terpakat dalam tu. Oksigen ada. Gas propane butin bocor dalam kabinet tu sudah ada. Dia hanya tunggu tuan rumah bagi spark je. Tuan rumah balik, cuti 2-3 hari balik. Dia ada bau, dia tak kisah, dia tak ada pengalaman, dia tak biasalah bau gas. Katanya, contohlah, dia bagi spark, bom meletup. Meletup bawah lah. Kena kaki dia. Dia tak adalah sampai satu rumah. Biasa meletup, dia meletup ni, maknanya explosion, gas tu habis lah. Kalau dia berterusan berlaku kebakaran, sebab mungkin ada pipeline meletup, ada dalam gas dalam pipe tu berterusan keluar. Itulah terbakar berterusan. Tapi kalau yang gas rumah tu biasanya dia meletup, dia terbakar yang situ saja habis. Tapi impact tu kenalah pada tuan rumah tu. Memang kuat lah. Berehat lah. Silap-silap boleh terbakar rumah lah. So apa yang perlu kita buat kalau berlaku kebakaran gas di rumah? Buka pintu tingkap semula, biarlah gas tu free keluar. Free keluar, jangan bagi spark lah. Dia tak boleh isi dalam kabinet kan? Dia tak boleh isi dalam kabinet. Gas mana ada isi dalam kabinet? Kantong gas. Kantong gas boleh. Dia kan ada confined space macam tempat kita tutup. Kabinet dapur tu bukan confined space. Kita tak boleh kata confined space. Dapur tu tempat orang duduk. Cuma dia tertutup, tapi kita tak boleh declare confined space. Dia memang bagi cantik dalam kabinet. Cuma boleh je simpan. Tapi kalau berlaku katalah ada bau gas, langkah kawalan buka kabinet tu. Jangan bagi spark je lah. Jangan bagi apa-apa spark. Lighter ke, spark lighter ke, bagi kipas ke, bagi angin daripada kipas, elektrik statik tu. Boleh menghasilkan spark. Bagi free, buka semua. Dah buka semua, buka kabinet semua, okey lah, beres lah. Dah keluar. Sikit je dalam gas kan. Dalam silinder je. Boleh simpan lah tu, okey. Tapi kalau berlaku kebocoran, kena tahu apa tindakan. Okey, seterusnya karsinogen. Apa maksud karsinogen? Karsinogen adalah bahan kimia yang boleh menyebabkan kanser, penyakit barah. Seperti VCM, benzin. Benzin buat kerja mencuci, So tersirup benzin sikit-sikit dalam minyak, dalam crude oil ada benzin. Jadi lama-lama 10 tahun, 15 tahun boleh menyebabkan kanser. Lagi bahan kimia yang boleh menyebabkan kanser, merkuri. Merkuri, raksa lah kalau masa sekolah kita panggil raksa kan. Merkuri. Okey tak? Ya. Cuba tutup dulu. Sebab takutnya. Tutup, buka balik. So, karsinogen tadi. So, contohnya merkuri ya. Merkuri kalau apa? Dalam bentuk dia ada bentuk liquid dan ada dalam bentuk gas. Kalau kerja-kerja offshore lah yang menyebabkan gas banyak merkuri. Merkuri ni boleh menyebabkan kanser. Kalau zaman sekolah dulu, merkuri ni biasa kita guna untuk bermain. Dalam amal, main, tumpahkan dia atas meja, saya ingat lagi lah. Sebab dia akan jadi seperti bola, macam bulat-bulat, macam berbola guli tu. Di atas permukaan ni lah, papan ni kan, dia macam air di atas daun keladi. Dia lelaki, perempuan jangan main ya. Dia macam bola lah, tolak sana tolak sini, suka lah. Kan betul bulat-bulat. Sekolah dulu mana ada belajar safety? Tak ada belajar safety ya. Kalau dia masuk dalam jari kita, kalau jari kita luka, dia masuk dalam, dia akan jadi kanser ya. Dia duduk dalam. Sebab apa main dulu? Dulu kita tak belajar safety, tak tahu. Cikgu marah je, jangan main. Dia tak cakap kanser-kanser ni, tak ada ya. Okey, seterusnya gas lengai. Gas lengai seperti nitrogen, argon, helium. Dalam udara ada gas nitrogen. Apa bahaya gas lengai ni? Dia boleh melemaskan. Nitrogen biasa kita guna untuk aktiviti
Purging, pernah dengar tak purging? Purging guna nitrogen. Dia guna nitrogen untuk purging. Dalam tangki tu mungkin ada apa-apa kimia, bahan kimia dia keluarkan, tapi tinggal lagi gas-gas terperangkap. Jadi nak pastikan gas-gas yang terperangkap dalam tu, gas toksik ke, gas mudah terbakar terperangkap, nak habis dia keluarkan, dia akan masuk nitrogen. Gas nitrogen masuk dalam, itu purging aktiviti tu. Nitrogen akan tolak semua gas toksik, gas mudah terbakar. Termasuklah oksigen, dia tolak keluar. Masa purging aktiviti tu orang tak masuklah. Buka manhole, duduk dekat manhole pun kita boleh lemas. Sebab 100% nitrogen. Purging aktiviti in progress, so orang tak akan masuk. Dalam udara ada nitrogen, okey, sebab dalam udara ada oksigen. Cukup ada oksigen. Argon biasanya guna untuk welding argon. Welding pipe argon. So berisiko jugalah, argon boleh melemaskan, mengurang patuh oksigen. Helium biasa digunakan untuk apa? Dekat mama guna helium. Dan ada juga orang guna helium untuk masuk dalam belong. Dia ringan kan? Belong. Dia ringan. Gas helium dia ringan. Okey, itu bahan kimia berbahaya. Okey. Apabila kita mengendalikan bahan kimia, kita kena tahu apa tindakan kita sekiranya kalau kita terdedah pada bahan kimia. Antaranya kena tahu safety shower yang terdekat, air bath yang terdekat. Di mana safety shower tu untuk flush. Kalau kena tumpahan kimia, pergi cari safety shower yang terdekat. Biasanya operator ataupun area owner akan beritahu dalam permit lah. Kalau you handle kimia, pastikan safety shower kita ada di sini. Bukan mandi kerana panas, kerana emergency terkena kimia. So safety shower ni dia ada link dengan control room. Kalau you tarik, nanti control room akan tahu ada emergency. Kalau you tarik ni untuk flush ni, suka-suka mandi kononnya. Nanti orang datang ingat emergency, tengok you suka-suka mandi, memang kenalah. Guna untuk emergency saja. Safety shower. Begitu juga cuci mata lah. Kalau termasuk abuk, masuk mikir lah. Shower. Okey, macam mana kita nak tahu sifat-sifat bahan kimia? Banyak ni. So kita rujuk, kita baca SDS. Saya dah beritahu tadi. Dalam SDS tu ada 15 elemen. 16 elemen maklumat berkenaan dengan bahan kimia. Mana siapa yang buat dia, daripada mana, apa PP nak pakai, apa media yang digunakan untuk padamkan dia kalau berlaku kebakaran, dan sebagainya lah. Itu dalam SDS. Berapa limit dia pun sama. Berapa limit yang selamat terdedah. And then bahan kimia mesti di label, ada label lah. Guna bekas yang sesuai dan susun dengan baik. Bekas di sini maksudnya bahan kimia ni jangan guna bekas minuman biasa. Bekas makanan, bekas minuman guna bahan kimia simpan makanan. Contohnya botol air minuman. Biasa dia guna untuk simpan apa? Minyak petrol kan. Kat kampung biasa round 95, round 97. Dalam tu minyak petrol. Tu salah guna, tak boleh. Bekas minuman tak boleh diguna pakai untuk bahan kimia. Ni taruh minyak round 97 macam oring, macam air sirap mati. Dilarang, bukan dilarang. Dari segi legal, dari segi prosedur jugalah. Tak boleh guna bekas bukan plastik yang digunakan untuk makanan ataupun untuk minuman. Walaupun ada label. Salah. Kalau kita taruh minyak, taruh label. Sebab kita guna bekas botol air. Nak buat boleh, bekas yang lain lah. Memang special untuk dia je. Ataupun kadang-kadang berlaku bekas minuman dia taruh. Pernah tengok tak orang potong besi buat tebuk lubang kan, grey kan, dia akan guna satu air tu macam air susu, tapi biasa dia guna botol. Nampak sebiji macam air susu lah, rasa baru tahu. Tu salah lah tu. Salah guna peralatan bekas, salah guna bekas. Jangan simpan bahan yang bertindak balas di antara satu sama lain. Kena asingkan. Asing, akali, asingkan.
Pakailah pipi yang sesuai, kan? Ada dalam situ huruf tak tadi? Ada ya? Kena pakai pipi yang sesuai lah. Apabila mengendalikan bahan-bahan kimia. Dan bahan kimia tadi kita pun dah bincang berkenaan dengan labeling. Bila sebut bahan kimia ada label lah. Toksik ke, korosi ke, flammable ke, kan? Dan ini antara pipi yang perlu kita pakai. Ini baju apa ni? Chemical shock ataupun Tyrek kan, Tyrek kan. Jadi pakai buang lah. Pakai buang. Okey, selesai bahan kimia. Ada setengah orang pakai baju chemical shock sampai rumah bawa balik. Naik motor. Dia buat baju hujan. Salah guna, mana boleh. Kerja tempat kerja tu buang lepas. Pakai buang disposable. Pengendalian gas bertekanan tinggi. Ini biasanya gas bertekanan tinggi gas apa? Oxyacetylene. Oxygen acetylene. Ataupun gas argon, dia ada pressure dalam tu. Oxyacetylene ni digunakan untuk potong-potong besi lah. Dalam silinder tu lah. Kendalian kesemua gas bertekanan tinggi seperti bahan meletup dan semua bekas simpanan seperti bom. Pastikan silinder dalam keadaan yang menegak. Tegak, di rantai. Nak tolak dia tak boleh guling-guling, kena duduk atas troli, tolak guna troli So ini pangkal ni pernah berlaku kemalangan di Kuantan dululah, lama dah, lebih daripada 10 tahun. Dia terjatuh bawa daripada lori terbakar kereta kat belakang. Sebab dia tak ikat dengan betul lah. Okey, ini silinder kan tinggi. So dalam alat meredam api tu ada pressure tak? Sama juga ada pressure. Pernah tak dengar alat meredam api tu meletup? Jarang kan? Cuma kadang-kadang ada masa inspection dia buat tu, tukar powder, buat inspection, ada kepala dia tu longgar. Pernah. Ini kes terpencil lah, ada tercabut. Sebab dalam tu ada pressure tu. Okey, seterusnya kerja yang hazard adalah kerja hydrojetting. Kerja tekanan air yang berpressure tinggi lah. Pemeriksaan wajib sebelum menjalankan kerja-kerja oleh kaki tangan terlatih. Kawasan mesti dihadang dari pasangan dia. Okey. Hydrojetting, peralatan tidak boleh disapu dengan minyak atau grease, jangan guna untuk bergurau. Okey, ni hydrojetting ni kerja tekanan air pressure dia tinggi. Dia untuk cuci heat exchanger macam tubing yang halus, dia cuci lah, tembak air dah. Pressure tinggi. Sangat tinggi pressure dia. Biasanya pressure kadang-kadang boleh sampai 1,000, 5,000 PSI. Cuba bayang kita isi angin tayar kereta baru 30 PSI. Kuat dah bunyi angin tu kalau keluar. Kadang-kadang sudah 1,000 PSI ataupun 5,000 PSI. Bayanglah bahaya dia. Angin yang kuat tu kena badan kita boleh luka. Macam air air yang kuat pun sama. Bukan angin dia, air pun sama juga. Bila pressure tinggi boleh jadi bahaya pada kita, boleh mencederakan. Pernah berlakulah dulu di Melaka. Aktiviti kerja-kerja inilah hydrojetting ni dia bypass. Dia biasanya hydrojetting dia ada satu nozzle dia, sini satu, dekat kaki satu. Mana kat kaki dia tekan, duduk betul-betul, sini baru tekan, baru dah air tu keluar. Tapi dia shortcut, dekat kaki dia malah tekan, dia taruh butter. Dekat sini dia malah nak tekan juga biji, dia taruh pin ke duit shilling, lupa dah, lama dah cerita. Jadi dia tak payah duduk position yang tidak, dia duduk keadaan yang tidak sempurna, tak ready lah. Jadi bila keluar pressure tu dan dia macam mana tertembak betis dia, tertembak kawan dia, tertembak dengan pressure yang tinggi, terbelah lah, cedera parah lah, maknanya macam tu lah. So jangan shortcut lah. Dan oleh kerana kerja ini berbahaya, kawasan kerja tu ada barricade lah, penghadang, and then ada papan tanda lah, signage standard lah, ada penghadang, ada papan tanda.
Tapi kerja ni berisiko sama jugalah. Dia kena masuk training juga. Hydrojetting training. Hydrojet training. Kemudian kerja-kerja menggali. Kerja menggali, excavation lah. So, pastikan tebing dibuat apa? Barrier. Dipasang apa? Dengar. Pasang, pakai apa ni? Penahang tak? Barrier. Barrier ataupun penahang, shoring. Shoring supaya dia tidak runtuh. Walaupun tanah tu kuat, tapi kalau tak pasang shoring, penahan tu, nanti lori ke apa lalu dia vibrate, dia boleh runtuh. Itu salah satu untuk dia punya safety lah, supaya tebing tidak runtuh. Ada shoring ataupun sloping. Cara boleh buat macam-macam cara. Kerja secara manual. Kenapa perlu buat kerja menggali secara manual? Sebab takut bawah tu ada pipe ataupun ada kabel lah. Kerja secara manual, ada pipe, ada kabel kan. Jalankan pemeriksaan harian sebelum memulakan meneruskan kerja, terutama selepas hujan lebat. Takut ada air dalam tu, ataupun takut ada ular jatuh dalam tu. Mana tahu? Buaya jatuh. Buaya tak adalah. Ular possible boleh jatuh. Buaya darat tu lain. Dan nombor 4, pasang pengadang di tempat galian. Pasang lampu blinker pada waktu malam. Blinker light, so orang nampak. So jangan di situ lubang, di situ lampu. Kalau tepi jalan mesti jarak lah, ada jarak. Kalau tepi jalan and then pakai PP yang sesuai lah untuk buat kerja-kerja menggali. So sini nampak ada shoring, ada barricade, and then ada, patut ada signalman lah jaga, ada blinking light kalau waktu malam ada cone, lagi ada cone lagi, sebab tepi jalan kan. Okey, kesan bunyi bising. Okey, itu okey, kamera okey, jalan tak? Okey tak? Tak, itu okey. Kesan bunyi bising. Bunyi bising ni salah satu hazard apa? Hazard apa bunyi bising? Hazard physical. Hazard physical. So kesan jangka pendek, kesan jangka panjang. Tak ada jangka panjang. Kesan jangka pendek, kerosakan pada gendang telinga, kerosakan pada osika telinga, osika bahagian dalaman telinga lah. Temporary threshold shift, TTS, hilang pendengaran sementara disebabkan oleh pendedahan pada bunyi bising, tetapi sebahagian atau semuanya akan pulih setelah bebas dari bunyi bising tersebut. Dan yang kedua adalah permanent threshold shift, PTS, boleh mengakibatkan pekak menyerupai TTS, maknanya dia temporary dulu dan barulah pekak seterusnya, dan tidak boleh pulih sepenuhnya kalau dah peringkat permanent. Bunyi bising daripada mana? Aktiviti enjin, grinder, machinery lah, crane apa semua lah, ataupun piling semuanya. Kemudian perlindungan daripada sinaran mengion, X-ray. Kita buat kerja-kerja welding, welder buat kerja welding, apabila siap welding aktiviti, dia akan X-ray. X-ray ni apa risiko dia, bahaya dia? So dia boleh menyebabkan kanser lah kan. So dia boleh menyebabkan tisu-tisu kita mati. So langkah kawalan by time, distance and shading. Time ni maknanya dia X-ray sekejap saja, preparation yang lama. Distance ada jarak tertentu lah yang selamat untuk elak daripada sinaran tersebut. Shading ni dia ada penahan. Penahan. So dia ada penahan 1, penahan 2, maknanya dia akan berkurang lah. Dan juga boleh guna timah hitam, lead ataupun plumben, penahan daripada sinaran tu menembusi. Kemudian kerja-kerja manual. Masalah kerja manual berat berlebihan. So kita angkat barang berlebihan boleh menyebabkan sakit belakang dan sebagainya. Kekerapan, kerja berulang-ulang, kerja angkat barang hari-hari, jangka waktu lama, postur badan tidak betul. Seorang welder buat welding tempat yang sempit, sakit belakang, sakit tubuh badan dia. Dan kekeran, jackhammer, grinder, vibrate tubuh, rehat yang tidak mencukupi. Ini semua adalah hazard apa ni? Hazard ergonomik. Kerja manual hazard ergonomik. So barang yang berat, so kena gunalah
peralatan untuk mengangkat, seperti apa, forklift dan sebagainya lah. So cara mengangkat yang betul, apa dia cara yang mengangkat yang betul? Macam mana cara mengangkat yang betul? Boleh tak kita barang terus bongkok tu angkat barang? Tak boleh. Cara yang betul adalah menggunakan kekuatan lutut. Lutut turun, angkat barang, kekuatan lutut orang angkat. Caranya begitu. Awak muda-muda okey lah. Dah berumur macam saya ni, dah sakit belakang, sakit pinggang. So untuk mengurangkan beban mengangkat ni, kesan daripada kita perlu ada truk ansung, forklift Sebab apa nama truk ansung? Angkat susun. Jadi ansung lah. Dia angkat susun lah. Ada troli, ada pengangkut drum. Dia tak ada. Soalan yang bagus. Berapa maksimum? Kurang daripada 25. Saya tak jumpa tu prosedur tu mengatakan berapa gram load dia. Itu adalah prosedur offshore, tapi dia refer kat mana saya tak pasti lah. Iyalah, tapi masalah kat mana dia refer tu. Kita tak tahu source dia. Jadi berapa berat tu, kalau orang dia tubuh besar lah, okey lah. Kalau tubuh kecil, statement tu kita nak tahu kat mana refer dia. Setakat ni saya tak jumpa lagi. Ikut kemampuan. Ikut kemampuan. Tak boleh juga ikut kemampuan. Kita boleh angkat, sakit belakang. Alright, mungkin setengah-setengah logi ataupun setengah kilang dia ada prosedur tersendiri lah, kan, berapa limit. Okey, kita dah belajar tadi hazard semua, dan juga langkah-langkah kawalan, antaranya kita untuk belajar tadi. So, sistem kerja yang selamat. Contohnya permit, loto, JSA, keselamatan pengangkutan, kekemasan dan papan tanda, dan toolbox. Alright. So, permit. Jadi untuk pastikan kita buat kerja dengan selamat, kita kena apply permit. Dalam permit ada bersama permit ada support JSA lah. Dalam permit itu ada dinyatakan apa PPE. Kan? Kalau berkenaan dengan pengasingan, apa pengasingan yang perlu kita buat. Dan biasanya bersama dengan permit mesti ada JSA lah. Kan? Kalau JSA tak ada, permit tak diluluskan dah. Loto kalau ada pengasingan lah. Dan keselamatan pengangkutan, patuhi peraturan undang-undang lalu lintas lah. Dan bukan semua kenderaan boleh masuk dalam loji, hanya yang ada permit sajalah yang dibenarkan. Dan kalau lori 1 tan tu tak boleh orang numpang kat belakang tu. Dia untuk barang-barang saja, tak boleh ada orang. Itu prosedur kita lah dalam oil and gas. And then housekeeping, menjaga kawasan kerja dengan kemas dan teratur, menyediakan papan tanda sebagai alat komunikasi visual untuk semua pekerja dan orang lain lah. Housekeeping ni bila nak buat housekeeping? Sebelum dan selepas. Sentiasa kena buat sebelum, semasa dan selepas lah. Tapi kalau fully housekeeping adalah selepas kerja lah. Toolbox, sesi taklimat perlu dibuat jugalah sebelum kerja bermula. Ini papan tanda. Papan tanda keselamatan di loji. So dia ada color coding. So kalau color biru tu biasanya mandatory lah, wajib patuh, PPE lah. Mandatory PPE. And then warna merah larangan. Dilarang merokok, dilarang ambil gambar. So dia bulat, ada cross tu kan. And then amaran segitiga. Dan warna kuning lah. Warning. Kalau keadaan tempat yang selamat, warna hijau. Laluan pintu keluar masuk, tempat berkumpul ataupun fire wash atau fire pula. Ni safety shower lah. Dan akhir sekali itu alat meredam api. Alat meredam api bomba ni biasanya warna merah, dia punya background. Kereta bomba pun mesti warna merah. Pernah jumpa kereta bomba warna biru ke warna hijau ke? Warna kuning ke? Jarang. Mesti warna merah. Standard international.
Pelan tindakan kecemasan. Pelan tindakan kecemasan dirancang, pelan tindak balas kecemasan dirancang untuk membantu organisasi menangi pelbagai situasi kecemasan yang mungkin berlaku di premis kerja. Okey, ni kalau berlaku kecemasan, apa yang perlu anda tahu? Tahu laluan pelan kecemasan tempat kerja, tahu peranan anda berdasarkan prosedur kecemasan, kenali pembantu kecemasan yang kompeten, jangan cemas dan beri bantuan sekiranya mampu. Guna pengetahuan dari latihan yang pernah diikuti. Ketahui siapa yang harus diberitahu mengenai kejadian kecemasan. Biasa kalau ada kecemasan kita nak kontak siapa? Rescue team lah. Kita akan kontak rescue team. Okey, ini satu situasi kebakaran di mana saja anda berada di kilang. Apabila mendengar pengera kebakaran atau pengera lain, apa yang perlu kita buat kalau ada bunyi? So, berhenti kerja dululah dan terus ke stop work, matikan genset sebagainya dan terus ke tempat berkumpul yang terdekat terdekat. Anda dikendaki untuk memberi kerjasama sepenuhnya kepada First Response Team, ERT Menghadapi kecemasan kebakaran. Kes nombor 2, sekiranya anda berada dalam kenderaan, bawa barang semasa mendengar alarm bunyi, so apa yang perlu kita buat adalah parking tempat yang selamat. Stop, parking lah tempat yang selamat, matikan enjin, tinggal kunci dan kita turun pergi tempat berkumpul yang terdekat ataupun master point yang terdekat. Sekarang ni nak guna alat pemadam api. Apa caranya? Bagaimana cara untuk guna alat pemadam api? Sangat mudah. Ingat perkataan PASS, iaitu pull the pin in at the base of fire, squeeze the handle, switch side to side. Maknanya tarik lugi cu pin kan. Lepas tu mana target aim lah, target kita api kat mana, and then picik and then swap. Tapi ni cakap mulut mudah, kena practical training. Masuk fire basic training lah. Semua orang kena pegang alat pemadam api baru tahu. Okey, tindakan kecemasan. So, dapatkan bantuan kalau berlaku kecemasan. Lapor insiden dengan segera, jangan alih orang cedera kecuali mereka dalam keadaan yang berbahaya. Dan tahu di mana alat bantuan kecemasan yang terdekat. Segera hubungi pembantu kecemasan, DFA lah, Designated First Aider di kawasan anda. Okey, kita dah sampai sesi akhir lah. So, objektif kita tadi tercapai tak? Apa dia objektif kita tadi? Balik tengok objektif kita tadi. Pasti hazard. Pertama, mengenal pasti Mengenai hazard umum dia nasinya gas dan kesannya. Okey, pertama mengenal pasti hazard dan kesan apa akan jadi tadi saya dah cerita semua tadi kan. Kalau contohnya seperti bahan kimia hydrogen sulfide kan, terhidup hydrogen sulfide, apa kesan pada kita kan, salah satulah. Okey, yang kedua, objektif yang kedua, langkah-langkah kawalan yang sesuai. dan apakah langkah-langkah kawalan yang perlu kita buat? So, apa langkah kawalan yang perlu kita buat tadi? Antaranya untuk mengawal supaya kita dapat bekerja dengan selamat. Start work, lepas tu Ya, langkah kawalan. Kalau nak buat hot work, contoh hot work. Langkah kawalan dia apa dia? Ready tu adat Be ready alat pemadam api lagi. Pakai PE. Pakai BN sesuai lagi. equipment spare. Kena buat gas test. Lupa dah ke? Gas test kan? Seperti dahululah. Fire blanket kena ada. Fire blanket. Itulah kawalan. Kalau ruang tu kurung, kena keluar dulu apa yang ada dalam tu. Standby CBA kalau ada kes-kes emergency kan. Buat gas test, sinus, papan tanda dan sebagainya lah. Alright. So, kita lepas ni ada sesi biasalah, assessment lah. Assessment untuk modul 3 samalah macam modul 2 dan modul 1, semua ada assessment. Okey, tutup dulu.